Hai semua, kali ni Umi nak kongsikan dengan anda resipi yang ngam buat kudapan minum petang iaitu cucur crab stick atau ada yang panggil jemput-jemput je jari ketam. Sayur-sayuran yang dicampur seperti tauge dan kucai itulah yang membuatkan cucur yang satu ni lembut dan berongga. Yang bestnya cucur jari ketam ni sangat rangup kulit luarnya, lembut gebu dalamnya. Dari awal bahan-bahan yang digunakan, teknik bancuhan tepung hinggalah akhir cara gorengan tu yang menentukan cucur kita bakal menjadi atau tidak. Salah teknik, memang akan keras kejung hasilnya. Jadi dalam tutorial ni, banyak poin dan tips-tips penting yang dah pun Umi terangkan dengan details. Kalau ikut sebiji-sebiji, InsyaAllah pasti tak mengecewakan cucur crab stick anda. Okey, jom ke dapur kita mulakan. Bahan utama yang diperlukan untuk buat cucur crab stick ni, di sini Umi ada 1 biji bawang besar yang bersaiz agak besar sedikit ni. Umi gunakan bawang India yang warna purple ni. Kalau tak suka bawang, anda boleh skip, tak perlu letak. Tapi kalau ada bawang ni, lebih terasa manis bawang tu bila kita gigit. Potong saiz dadu kecil-kecil gitu. Cara potongan yang mudah, anda boleh rujuk video macam Umi buatkan tu. Nampak mudah je kan? Hiris bagi halus dari arah bahagian atas dahulu. Kemudian hiris bahagian tepi-tepinya. Barulah dipotong dadu gitu. Senang je nak dapat potongan yang cantik dan halus kecil gitu. Dah siap, boleh alihkan dalam satu dulang dahulu. Kemudian ambil 1 batang lada merah. Ni Umi pakai lada besar je. Kalau suka yang lebih pedas, anda boleh tambahkan lada. Lada ni pun optional. Kalau tak suka pedas, tak nak letak pun tak apa, boleh je. Kalau suka cucur yang lebih spicy, tergigit pedas-pedas lada tu, anda boleh juga tambahkan dengan cili padi. Belah bahagian tengah macam tu. Kemudian belah lagi kepada 4 bahagian, memanjang yang lebih kecil sedikit. Barulah dicincang halus. Dah siap cincang halus, alihkan dalam dulang yang berisi bawang tadi. Susun bagi kemas sedikit. Kemudian ambil dalam 8 batang crab stick. Ni yang saiz panjang-panjang sikit Umi gunakan. Potong sederhana besar gitu. Jangan potong terlalu kecil sangat, nanti tak berasa bila kita makan. Dah siap potong, boleh alihkan dalam dulang tadi. Untuk sayur-sayuran, di sini Umi ada 1 cekak daun kucai. Bahagian belakang tu buang, kemudian potong lebih kurang saiz 1 inci ni, macam Umi potongkan tu. Sedap bila tergigit daun kucai ni dan kebiasaan dalam cucur, mereka memang akan letakkan daun kucai. Dah siap tu, masukkan dalam dulang. Okey, bahan-bahan potongan dah siap. Sediakan 1 ruang untuk kita letak 2 genggam tauge. Bahan-bahan cucur crab stick dah siap ni. Ketepikan dahulu dulang tu. Jom kita siapkan adunan tepung cucur. Sediakan 1 mangkuk besar. Masukkan 4 cawan tepung gandum cap sauh. Umi sukat bahan-bahan tepung dan cecair semua. Gunakan cawan dan sudu metrik supaya dapat sukatan yang betul-betul tepat. Kalau pakai cawan kopi, sukat bahan-bahan lain pun sama, pakai cawan yang sama. Kemudian, ni Umi ada masukkan 1 sudu kecil double action baking powder bagi lebih gebu cucur yang dihasilkan. Kemudian tambah 1 sudu kecil garam bagi berasalah pada cucur ni. Tak adalah tawar je. Kemudian sukat 2,5 cawan air sejuk, air ais. Step ni penting untuk gunakan air ais yang betul-betul sejuk bagi dapatkan hasil cucur yang ekstra rangup. Crispy je bila makan, kulit luarnya tu. Gaulkan guna sudu biasa je. Gaullah hingga adunan tepung dan cecair ni bercampur rata sebati sepenuhnya. Waktu ni tak perlu masukkan lagi sayur-sayuran, tauge, kucai, crab stick tu. Kita akan masukkan lepas adunan tepung ni siap dibancuh. Supaya sayur-sayuran tu kekal segar waktu kita makan nanti. Bila dah digoreng pun, sayur-sayuran tu still fresh. Waktu bancuh adunan ni, boleh tengok kalau tak cukup garam, tambahkan je lagi. Bancuh hinggalah hilang ketul-ketul tepung tu.
Nak tahu adunan yang kita bancuh tu tepungnya dah okey atau belum? Cukup ke tidak cecair? Anda boleh angkat sudu tu, try angkat dan jatuhkan. Nampak tu tepungnya jatuh perlahan dan jatuh nampak bertali gitu. Adunan tepung dah tak nampak begitu ketul, dah nampak sebati tu. Barulah masukkan bawang besar, lada merah, daun kucai dan juga sayur tauge. Crab stick tu nanti dulu ya. Gaulkan dulu bagi sayur-sayur, lada dan bawang tu bercampur rata ke semuanya. Akhir nanti baru kita masukkan jejari ketam. Dah masukkan semua bahan-bahan sayur tu, gaul sebatikan. Kaut balikkan adunan tepung tu, biar bersalut sekata dengan sayur-sayuran tu. Boleh dengar kan bunyi tauge tu, patah-patah gitu. Rangup sangat. Sayur-sayuran tu dah sebati elok bersama tepung. Cuba angkat, nampak tu adunan cucur kita nampak semakin pekat. Akhir sekali barulah masukkan jejari ketam yang telah kita potong besar-besar tu. Kemudian perlahan-lahan kaut balik adunan, bawa ke atas gitu. Bagi crab stick tu bersalut sebati dengan adunan tepung pula. Mungkin ada yang tertanya-tanya, kenapa Umi masukkan crab stick tu akhir? Sebab kita tak nak crab stick ni hancur bila digaul terlalu lama. Crab stick ni kan lembut. Jadi untuk mengekalkan bentuk crab stick yang bulat-bulat gitu, kita masukkan akhir dan gaul manja-manja je. Bagi bersalut sebati tu. Nampak kan? Semuanya dah bersalut sekata. Dah cantik adunan cucur kita ni. Adunan cucur crab stick ni dah siap. Rehatkan sekejap dalam 10 minit. Bagi adunannya betul-betul bersatu mesra. Bahan-bahan seperti bawang, lada, sayur-sayuran, jejari ketam tu sebati dan meresap sekejap bersama adunan tepung. Lagi pula Umi ada tambahkan baking powder tadi kan. Nak bagi kembang sedikit adunan cucur ni. Supaya bila kita goreng nanti, cucur kita akan lebih gebu. Sementara cucur ni direhatkan, boleh panaskan minyak dalam kuali. Tips seterusnya, nak bagi cucur kita rangup berganda, pastikan minyak dah betul-betul panas, barulah dijemput adunan masuk dalam kuali. Bila minyak dah betul-betul panas, nampak tu, sekejap je cucur terus membentuk. Api biar sederhana besar je dari awal kita panaskan minyak hinggalah habis menggoreng nanti. Untuk sekali gorengan ni jangan letak terlalu banyak sangat. Nanti susah nak balik-balikkan bila cucur tu mengembang. Sebab kita letak baking powder kan. Jadi cucur ni akan lebih nampak gebu. Kalau tak nak pakai tangan untuk dijemput, boleh juga sudukan je adunan masuk dalam kuali. Cucur ni memang tak akan dapat bentuk yang bulat-bulat cantik gitu. Sebab ada sayur tauge kan panjang-panjang. Dan crab stick tu pun bulat-bulat besar gitu. Sebelah bahagian dah mula nampak nak garing tu, boleh balik-balikkan. Kalau nampak agak melekat sedikit antara satu sama lain, boleh gunakan tepi sudip tu. Tekan-tekan sikit bahagian yang melekat tu, bagi ianya terlerai. Kena rajin balik-balikkan ya, bagi cucur crab stick ni masak dan garing sekata. Sebab kita gunakan api yang sederhana besar. Jadi kalau tak kerap dibalikkan, nanti akan terhangus pula di sesetengah bahagian. Nampak tu kan macam ada kucai dan tauge yang terkeluar-keluar tu. Jadi bila tak kerap dibalikkan, bahagian-bahagian yang nipis ni akan mula hangus dahulu. Goreng kena lama sedikit hinggalah keperangan dan nampak garing cucur kita. Barulah kerangupan cucur crab stick ni akan kekal lama. Cucur crab stick ni dah nampak keperangan dan garing gitu. Barulah diangkat dan toskan minyak di penapis tu. Bagi lebihan minyak turun. Kemudian toskan atas tisu dapur. Bagi lebihan minyak tu ditos sepenuhnya, barulah dihidangkan. Ni kalau makan panas-panas, perkena pula dengan teh panas,
Memang mantap lah. Rangup, kerup-kerup kulit luarnya. Bila digigit, bahagian isi dalamnya lembut dan gebu. Berasa betul semua, terutama jejari ketam tu. Sedap. Apa tunggu lagi? Jom buat untuk menu kudapan petang ni. Sekian sahaja dalam tutorial kali ni. Jumpa anda di episod akan datang. Jangan lupa subscribe, like, tolong sharekan video ni jika anda suka dan tekan bel untuk notification video terbaru hanya di channel Umi Atiyah Atif Kitchen. Assalamualaikum. Bye.